A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya muliakan para pegawai Jabatan Kerja Raya, Muslim Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sebenarnya dengan peristiwa besar yang berlaku di Palestin, marilah kita lihat sejarah perjuangan umat Islam Palestin terhadap penjajahan Israel dalam tajuk jenayah Israel terhadap Palestin. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi adullahi alaikum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lam. La ta'lamuhum Allah ya'lamuhum. Sadaqallahul azim. Dan bersedialah kamu dengan segala apa yang kamu mampu daripada kekuatan peperangan, daripada kuda yang tertambat, supaya menakutkan dengan persediaan tersebut aduk musuh Allah dan musuh kamu, serta yang lain daripada selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Inilah yang Allah memberikan petunjuk supaya umat Islam sentiasa bersedia dengan kekuatan peperangan, dan kekuatan peperangan inilah yang perlu disediakan dalam setiap masa dan ketika. Dan saya ingin merujuk kepada peperangan yang sedang berlaku di Gaza, peristiwa besar selepas penjajahan Israel selama 70 tahun. Dan peperangan inilah peperangan kemuncak daripada segala perjuangan yang pernah berlaku di Palestin. 24 hari lepas, khususnya pada 7 Oktober, pejuang-pejuang Palestin Hamas telah mengisytiharkan peperangan untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa dengan nama Tufan Al-Aqsa. Dan mereka turun kali ini dengan penuh nekat, dengan falsafah an-nasr al-syahadah, menang ataupun syahid. Dan perjuangan inilah perjuangan yang sangat tulus. Peperangannya telah berjalan dengan selama 24 hari. Hari ini 24 hari termasuk. Perjuangan masih dalam kemuncak perjuangan yang kita saksikan hari ini. Persediaan wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Bersedialah dengan kelengkapan perang, dan inilah sebahagian daripada persediaan perjuangan yang ditunjukkan oleh pasukan Brigade Al-Qassam yang pertahankan Gaza, mewakili Palestin seluruhnya untuk pertahankan bumi mereka dan pertahankan Masjid Al-Aqsa yang menjadi masjid ketiga umat Islam yang paling agung, kiblat pertama umat Islam. Hamas telah melancarkan, kali ini kita menyaksikan roket-roket yang dilancarkan oleh Hamas berbeza dengan apa yang mereka lakukan semua ini. Terdapat berbagai-bagai saiz yang telah dilancarkan sesuai dengan jarak yang dicapai oleh roket ini, dan yang paling jauh barangkali dia boleh sampai ke Haifa. Sampai ke Haifa yang jaraknya 90 batu daripada Gaza. Haifa ialah kota yang paling strategik, pelabuhan Israel yang merupakan pertahanan kekuatan Israel, dan itulah yang dapat dicapai oleh roket dan wa'iddu mastata'tum min quwwah. Dan inilah yang disediakan oleh para pejuang. Mari kita lihat apa yang dipunyai oleh persediaan yang dilakukan oleh Hamas. Dan ini RPG yang tidak pernah dipunyai oleh Hamas sebelum ini. Daripada manakah punca senjata ini? Senjata yang sangat ringan tetapi menjadi liputan yang sangat dahsyat, dapat membedil helikopter, kereta kebal. Dan inilah yang kita berlaku, yang kita saksikan dalam peperangan selama 3 minggu lebih ini.
Begitu juga kita lihat buat pertama kali mereka dapat menembak dengan tepat helikopter yang dipunyai oleh musuh. Apabila kita lihat helikopter Israel memasuki kawasan ini dan mereka menembaknya dengan tepat, itu satu perkembangan dalam peperangan yang ditunjukkan oleh pasukan Palestin, khususnya Gaza. Dan satu lagi yang digunakan dalam peperangan kali ini ialah apa yang mereka sebut sebagai Ababil. Ababil ialah drone yang sangat kecil yang berlega di kawasan yang tidak tinggi, yang sukar dapat detect oleh pengesan mereka, oleh iodom mereka, sebab dia berada di paras yang rendah. Di bawahnya itu adalah bom yang dapat pergi ke mana saja dan meletupkan tanks ataupun kereta kebal dengan tepat sekali. Dan inilah di antara senjata yang digunakan dan menggunakan falsafah tarmihim bihijaratin min sijil, sebagaimana surah Al-Fil, bagaimanakah Allah memberikan pertolongan kepada pejuang ataupun kepada Mekah yang diserang oleh tentera Ababil sama masa itu. Dan ini dikatakan sangat ditakuti sebab dia berlega di satu kawasan yang sangat rendah dan dia boleh sampai ke tempat camp dan juga logistik peperangan Israel. Kita lihat Tufan Al-Aqsa telah dalam satu kes, walaupun kita lihat Gaza di Bedil sebelum ini lebih dahsyat, meratakan Gaza, tetapi sekurang-kurangnya Tufan Al-Aqsa dengan teknologi ataupun dengan alat peperangan yang digunakan tadi telah menyebabkan tentera ihtilal huruf Muzil Lijesh Ihtilal dalam berita Islam, senjata tadi dapat mencegah ataupun membuatkan tentera Israel lari dengan penuh kehinaan. Itu berita daripada sumber Islam. Daripada sumber mereka tidak ada kekuatan Islam, yang adalah kekuatan mereka. Tetapi dari berita Islam menunjukkan mereka lari bertempiat tempiaran walaupun dengan senjata yang sederhana tadi. Rupa-rupanya mereka lah tentera yang sangat-sangat penakut. Mereka takut mati, dan pejuang-pejuang Hamas yang turun ialah untuk syahid ataupun menang ataupun syahid an-nasr awi syahadah. Dan itulah yang digambarkan dalam perjuangan ini. Okey, boleh. Dari manakah senjata ini diperolehi? Mereka mencari, Israel mencari daripada manakah punca senjata-senjata yang tak pernah digunakan oleh Hamas ini. Antaranya RPG dan roket-roket yang kuasanya lebih tinggi dan alat-alat perang yang sedemikian. Dari manakah sumber kekuatan Hamas kali ini? Inilah di luar jangkaan mereka. Mereka melihat apa yang digunakan oleh Hamas ini digunakan di Ukraine, dan mereka memanggil Zelensky, bagaimanakah senjata yang sepatutnya berada di Ukraine sudah berada di Hamas, dan Zelensky ingin memberikan penjelasan tetapi tidak diterima oleh Israel. Mereka menuduh Zelensky yang menjual senjata tadi, dan alangkah ganjilnya sekiranya ini berlaku, sebab Zelensky adalah wakil Israel di Ukraine. Bagaimanakah senjata ini boleh dijual? Berbagai-bagai andaian yang dilakukan, antaranya andaiannya lah Ukraine telah hancur dan tidak ada tempat untuk bertahan lagi Ukraine. Ukraine telah kalah pada Rusia 8 bulan lepas. Senjata tidak diperlukan lagi. Maka dengan black market senjata ini dijual melalui Zelensky yang berakhir di tangan Hamas. Itulah satu pandangan yang barangkali tidak tepat. Yang kedua, pandangannya ialah senjata yang digunakan oleh Ukraine dirampas oleh Rusia, sebab Rusia telah menguasai Ukraine hampir sepenuhnya, dan senjata inilah yang sampainya kepada Hamas, dan Zelensky harus dipertanggungjawabkan. Israel memanggilnya untuk beri penjelasan dan dia ingin pergi tetapi tidak diterima oleh Israel. Kata Zelensky, biarlah saya pergi berdepan dengan Israel, saya akan menjelaskan bagaimanakah tuduhan tuan-tuan bahawa saya bertanggungjawab untuk membocorkan senjata ini
kepada Hamas. Saya akan beritahu, tetapi saya tidak bersedia untuk mendengarnya sebab tuduhannya menuju kepada Zelensky yang menjual senjata tersebut. Andaian kita apabila Mariupol adalah satu kota di Ukraine, hancur, tidak ada sebarang kehidupan. Bangunan yang perkasa seperti ini telah hancur lebur. Ketika itu Zelensky meminta supaya Israel segera memberikan pertolongan bahawa kami telah dibedil sampai seperti ini. Dan Israel tidak berani berdepan dengan Rusia sebab mereka juga ada hubungan dengan Rusia. Lalu dibiarkan Mariupol telah hancur. Pandang ini mengatakan Zelensky ingin supaya Israel merasakan apa yang dirasakan. Supaya Israel merasai apa yang dirasa, walaupun Zelensky ialah sebagai wakil ataupun sebagai proksi kepada Israel yang masuk ke Ukraine. Dan benar apa yang dianggap ini, Tel Aviv telah hancur. Dalam berita Hamas mengatakan bahawa Ashkelon telah hancur. Ashkelon ini ialah tempat lahirnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Telah hancur, dibedil rana oleh Hamas, dan tangki minyak juga telah dihancurkan. Bumi mereka hancur, hangus, walaupun tidak sehebat apa yang berlaku di Mariupol, dan mereka menjelaskan bahawa itulah sebabnya senjata ini sampai ke tangan Hamas. Wallahu a'lam. Kita lihat siapakah yang membantu Hamas. Siapakah yang membantu Israel? Dalam peta ini menunjukkan warna biru ialah negara dunia yang membantu Israel. Negara ini terdiri pada Amerika, US, Kanada, sebahagian daripada Amerika Selatan, seluruh Eropah, Kesatuan Eropah, NATO, dan di sini India, Jepun, dan Australia. Itulah negara gabungan tentera yang bersama dengan Israel. Mereka lah yang membekalkan senjata kepada Israel. Amerika membekal sepanjang sejarah mereka. NATO juga membekalkan senjata yang banyak, dan Eropah memberikan senjata yang banyak, khususnya Perancis dan UK memberikan bantuan senjata kepada Israel, tetapi senjata semata-mata tidak dapat memenangi ataupun menguasai seluruh Palestin. Walaupun mereka telah hancurkan Gaza telah merana, tetapi mereka masih belum dapat memasuki Gaza dengan sempurna. Setiap kali mereka masuk Gaza, dikatakan setiap kali tentera Israel masuk Gaza 2 kali dah. Kali pertama 20 tentera dibunuh pada hari pertama. Mereka buat U-turn, meninggalkan kereta kebal. Dan bila mereka masuk kali kedua semalam ataupun 2 hari lepas, dikatakan satu kejadian pelik yang berlaku. Tentera Israel mengalami histeria. Ini dilaporkan oleh berita mereka bahawa tentera Israel histeria, mengatakan kaki dia telah terpotong, sedangkan kaki dia tidak terpotong. Mengatakan kaki kami telah hilang, sedangkan perkara ini ialah histeria yang berlaku di kalangan pertolongan ilahi kepada pejuang-pejuang Gaza, dan demikianlah yang berlaku. Mereka gagal untuk memasuki Gaza kali kedua, dan hari ini katanya mereka masuki melalui selatan, dan mereka mencuba kali yang ketiga. Dan kalau kita lihat di sini, negara yang membantu Israel ialah sama seperti negara yang membantu Ukraine. Kalau kita perhatikan, negara yang membantu Israel hari ini hampir sama dengan negara yang membantu Ukraine. Seolah-olah yang mencetuskan peperangan ini ialah daripada sumber yang sama, iaitu WHO, New World Order, New World Order, yang bertanggung jawab untuk merosakkan Rusia di Ukraine, dan apa yang berlaku di Palestin juga daripada dalang yang sama. Kita lihat, mereka bertanya siapakah yang memberikan senjata kepada Hamas, sebab Hamas bertindak lebih luar biasa daripada apa yang pernah berlaku seperti ini. Inilah yang mereka persoalkan sekarang. Peperangan sedang berjalan, perbahasan tentang daripada sumber senjata ini sedang berjalan dalam kalangan mereka, dan bagi kita beritahu yang secara langsung 8 buah negara yang memberikan komitmen kepada Palestin, iaitu Iran, Turki, Rusia, Korea Utara, Lebanon, Chechnya, Afghanistan, dan China. Dan inilah yang sekarang menjadi
latar belakang ataupun yang di belakang kepada Palestin, sama ada mereka secara langsung ataupun mereka masih menuju ke Palestin ataupun mereka sedang bersedia. Sedangkan pasukan NATO, pasukan Eropah, mereka telah berada dalam perjuangan, dalam peperangan. Mereka telah mengatakan senjata yang banyak dan mereka menghancurkan Gaza ialah daripada gabungan seluruh senjata yang dibekalkan oleh kumpulan tadi, Al-Kufar Al-Mutawahidah. Mereka bersatu apabila menentang Islam. Dan kita lihat, sebelum peperangan lagi, Iran atat ad-daw al-hadar. Iran memberikan lampu hijau kepada Hamas untuk meneruskan peperangan. Tufan Al-Aqsa ini, perbincangan dilakukan sebelum serangan ini di antara Hamas dengan Iran, antara Hamas dengan Rusia. Perbincangan berkali-kali sekitar bulan Mac lepas, dan apabila Masjid Al-Aqsa di dalam keadaan bahaya, mereka ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dan mereka ingin menguasai dan membutuhkan Masjid Al-Aqsa, maka perang ini telah dirancang dengan sempurna. Perancangan perang ini sangat teliti dan kita lihat Iran menyediakan T-90 ini. Ini adalah teknologi Iran yang terkini, yang katanya sukar untuk menandingi Merkava ataupun yang dihasilkan oleh US. Dan inilah senjata yang kereta kebal yang bakal dibekalkan ataupun sudah dibekalkan kepada Palestin. Begitu juga drone. Drone kamikaze ini apakah sudah beroperasi ataupun sedang dalam perjalanan? Dikatakan inilah kekuatan di Rusia. Rusia menggunakan kamikaze ini untuk peperangan di Ukraine, dan dikatakan ketepatan kamikaze mengatasi segala drone yang ada di atas muka bumi. Dikatakan ketepatan kamikaze ialah 100%. Tak pernah miss. Itulah teknologi Iran yang ditakuti. Sama ada drone ini telah beroperasi di Palestin atau tidak, wallahu alam, tetapi itulah yang digambarkan. Dan kamikaze di Ukraine tak miss satu target pun, 100%. Dan inilah yang sangat dikagumi. Bagaimanakah ketepatan yang dapat dilakukan dalam peperangan? Begitu juga dengan Turki, drone yang Bakhtiar yang digunakan oleh Turki juga sangat efektif mengalahkan dalam peperangan antara Armenia dan Azerbaijan lepas. Azerbaijan menang bergaya, dan antara sumbernya lah drone yang digunakan dalam peperangan. Sekarang alat yang kecil inilah yang lebih powerful daripada alat yang lebih besar. Ini ialah Bayraktar Turki, dan Turki adalah di antara pengeluar drone terbesar dunia ini. Saya dipahamkan negara kita juga import drone ini. Saya tanya pegawai tentera kita juga ada dalam kita punya logistik yang kita import daripada Turki. Itu saya dapat dimaklumkan. Dan ini bakal digunakan di Palestin, sama ada sudah berada atau tidak masih tak dapat saya pastikan. Kemudian SU Sukhoi 34S ialah teknologi terbaru Rusia yang sekarang sedang beroperasi, yang sekarang sedang bom di kawasan Israel. Inilah yang telah mula digunakan. Dan kita lihat Amerika US membekalkan dengan segala teknologi, dengan F-35, F-16 dan segala tentuan yang terlibat dengan tentera lebih faham. Segala kekuatan telah dihantar ke Israel. Sedangkan kita lihat buat pertama kali Su-34S telah digunakan, dan yang menariknya dia tak dapat didetek oleh radar. Inilah yang satu kekuatan tidak dapat didetek oleh radar. Satu persatu habis kereta kebal. Sekali lalu zoom apa yang tunjukkan, sama ada sebagai simulasi ataupun benar berlaku, sukar untuk kita pastikan dalam peperangan ini sebab perang saraf sangat besar. Elakkan melihat berita yang dikeluarkan daripada barat, yang dikeluarkan CNN dan AFP. Elakkan sebab dalam berita mereka ada perang saraf yang besar. Cuba mulakan dengan sumber Islam, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa lain yang lebih kita percayai. Ini ialah teknologi Su-34S yang tak dapat dikesan radar. Apakah yang teknologi yang digunakan? Wallahu alam, tapi inilah yang sedang beroperasi. Kita mengharapkan Allah memberikan pertolongan yang kita tak sangka. Dalam konteks Israel, kita tahu
Di belakanglah US. US memberikan komitmen sejak daripada penubuhan Israel lagi. Dan kali ini dia mengatakan bahawa kami tidak akan tinggal Israel sama sekali. Hidup kami Amerika bersama dengan Israel. Komitmen yang pertama, dan mereka menghantarkan segala senjata yang besar. NATO ikut kemudiannya, yang banyak membekalkan senjata ke Israel sekarang ialah US, NATO dan Kesatuan Eropah. Dan kita lihat betul tadi hampir 1/3 dunia mereka berpihak kepada Israel, sedangkan yang berpihak kepada Palestin hanyalah 15 negara, dan sekarang yang saya tunjukkan tadi telah bertambah di 8 negara. Walaupun demikian, mereka tidak secara langsung ataupun mereka hanya menghantar tentera, tetapi dalam konteks NATO, Amerika tenteranya bersama dengan Israel. Kita lihat mula-mula sekali ketika perang meletus hari pertama, hari yang kedua mereka telah menghantarkan kapal perang. Kapal perang dihantar ke Israel. Saya dipahamkan berada tidak sampai ke Israel lagi. Menuju ke Israel sebab banyak faktor. Kapal Rusia juga dalam perjalanan, kapal Cina juga berada di laut yang sama, dan itulah di antara suasana yang kita saksikan dalam 2-3 minggu peperangan ini. Amerika menghantar F-16. F-35 mereka sangat hebat. F-16 yang digunakan untuk operasi di Gaza, dan inilah yang digunakan untuk hancurkan Gaza. Hancur Gaza. Mereka sangat hebat di udara, tetapi mereka sangat kecut bila berdepan di daratan. Di darat mereka sangat pengecut. Sampai hari ini mereka sudah 3 kali percubaan untuk masuk ke Gaza, tetapi tidak berjaya sampai hari ini. Berbagai-bagai perkara yang pelik berlaku ketika mereka masuki Gaza, dan inilah yang dibekalkan oleh Amerika. Dan Merkava inilah yang dikatakan sebagai tanks ataupun kereta kebal yang terbaik dunia, telah dihancurkan oleh Hamas berkali-kali. RPG yang digunakan oleh Hamas ataupun dengan anti-tank yang digunakan oleh Hamas dapat menembusi Merkava yang sangat hebat ini, dan terbukti dalam peperangan hari pertama, kedua, ketiga perkara ini telah berlaku. Dan helikopter yang digunakan oleh Amerika, yang dibawa segala teknologi, ditembak satu persatu macam kita tembak burung. Kita melihat macam filem. Setiap berita yang kita lihat, kawan kita hantar daripada medan pertempuran, memerhatikan bahawa satu persatu ditembak dan jatuh seperti burung. Tepat, dan inilah peperangan yang sangat luar biasa kali ini. Katanya Amerika sedang mencipta satu senjata akhir mereka yang namanya HIMARS. HIMARS ini digunakan di Ukraine, dan mereka juga bakal menggunakan di sini. Dikatakan inilah teknologi yang terbaru digunakan oleh Amerika. Pada mula penggunaan HIMARS di Ukraine, ketika itu kelang kabut Rusia disebabkan senjata yang tidak pernah digunakan ini. Tetapi Rusia segera respon dengan membina torpedo. Hari ini ialah US HIMARS versus Russia's Torpedo S, yang kelihatan mereka mengatakan bahawa tornado dapat mengatasi apa yang dipunyai oleh HIMARS, sebab beberapa kali pertahanan HIMARS telah ditembusi ketika di Ukraine, dan kita percaya senjata ini akan sampai ke Israel ataupun sudah berada. Inilah permainan Wa'iddu masatun min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi anallah wa aduwakum wa akharina min dunillah. Allah suruh kita bersedia dengan segala kelapan perang, dan rupa-rupanya musuh kita yang lebih hebat dalam konteks ini. Inilah HIMARS dan tornado yang digunakan dalam peperangan di Ukraine. Dan sekarang kita lihat US destroy HIMARS. Ini berita di Ukraine. Berita Ukraine menunjukkan bahawa HIMARS yang dibanggakan oleh US menjadi handicap dengan tornado tadi. Inilah di antara rencah berita, dan ini jugalah pemain senjata yang bakal beroperasi di negara umat Islam, dan kita dapat jangkakan kesusahan yang tidak ada taranya apabila teknologi yang sebegini digunakan dalam peperangan kali ini. Sekarang dunia telah terlibat dalam peperangan ini, dan mereka mengatakan Israel overacts, war spreads to Lebanon. Lebanon telah terlibat, Rusia telah terlibat, Iran telah terlibat, UK, US secara berdepan sekarang, dan Saudi juga dalam
dalam action. UAE yang sepatutnya bersama kita, Arab Emirates Bersatu, bukan bersama kita, tetapi bersama Israel. Dan mereka menyediakan pangkalan tentera mereka di Abu Dhabi kepada Israel. Israel menggunakan ataupun tentera ini ataupun base tentera ini untuk melancarkan serangan ke Iran, melancarkan serangan ke Palestin, dan itulah negara umat Islam. Negara umat Islam tidak bersatu bersama dengan kita, tetapi sebahagian besar mereka, sama ada mereka bersama dengan Israel atau mereka silent. Arab Saudi yang berjiran, kita harapkan mereka bersama kita, tetapi buktinya tidak. Dikatakan minggu lepas apabila Houthi di Yaman memintas kapal perang Amerika dan melancarkan roket ke arah Israel, Arab Saudi menjadi penghalang kepada roket ini dan dipintas tidak sampai ke Israel. Maksudnya Arab Saudi tidak bersama kita. Kita lihat tuan-tuan, mereka telah membedil dengan segala kehebatan mereka di Gaza yang kita saksikan 2 minggu lepas. Hospital dihancurkan, elektrisiti diputuskan, internet dihapuskan, sehingga tidak ada sebarang perhubungan di Gaza. Dan saya dapat berita baru dipulihkan sebahagian hari ini. Itulah yang kita lihat. 500 pesakit ataupun mereka di hospital telah terbunuh. Mereka berlindung di hospital kerana tercedera dan mereka menggunakan segala kekuatan tentera mereka untuk menghancurkan umat Islam di Gaza. Hospital yang tertinggal ialah Hospital Baptis, Hospital Kristian. Barangkali hospital yang dibina oleh umat Islam telah hancur, yang adalah Hospital Baptis yang kita saksikan 500. Pada berita pertama 500, esoknya 600, dan itulah yang kita saksikan, kebanyakan kanak-kanak dan wanita yang ini ialah suasana selepas pengumuman hancurnya hospital. Banyak bergelimpangan dan suasana sungguh menyayat hati. Umat Islam dibedil dan minta supaya mereka berpindah ke selatan Gaza, iaitu ke Sinai. Sinai ialah padang pasir yang tidak ada sebarang kehidupan. Dan sekarang mereka diberikan tempoh 24 jam supaya mereka bergerak ke selatan. Dan terpaksalah umat Islam bergerak ke selatan. Dalam perjalanan mereka dibom sekali lagi. Lebih dahsyat pada hewan. Mereka minta supaya mereka berpindah ke Sinai supaya mereka selamat, sebab mereka ingin bom Gaza. Tetapi bila umat Islam berpindah dalam perjalanan ke Gaza, ke Sinai, mereka bom dalam perjalanan, sebahagian tidak sampai di Sinai sama sekali. Itulah nasib kita hari ini. Mereka telah bercadang, telah berkali-kali mereka cadangkan supaya seluruh penduduk Palestin, khususnya Gaza, berpindah kepada satu tempat yang dicadangkan oleh mereka, yaitu kawasan yang berada di Sinai. Kita ingat kisah Nabi Musa AS dengan Bani Israel. Allah telah sesatkan Bani Israel di sini 40 tahun, dan mereka mengembara di sini dan tidak pernah temui jalan keluar. Allah sesatkan mereka di atas dosa yang mereka lakukan. Nabi Musa di kalangan mereka, Nabi Harun di kalangan mereka, dan Allah turunkan al-manna wa salwa. Sebab di sini tidak ada makanan, Allah turunkan al-manna wa salwa. Al-manna ini ialah seperti madu yang turun sebelah pagi, mereka makan. Dan burung as-salwa adalah burung puyuh. Pagi-pagi burung puyuh berlari depan mereka, sangat jinak, mereka ambil makan, dan esok datang lagi. Nabi Musa mengatakan ambil secukup untuk makan saja. Al-manna salwa, inilah tempatnya. Maksudnya di sini tanpa ada mukjizat Nabi Musa AS tidak ada kehidupan. Dan Allah telah perintahkan Nabi Musa supaya membelah batu, maka keluarlah 12 mata air di sini untuk kegunaan Bani Israel. Di tempat yang tidak ada kehidupan inilah mereka ingin supaya seluruh penduduk Gaza ditempatkan di sini, dan mereka mengatakan sebagai tempat pelarian. Perancangan mereka ialah selepas seluruh orang Gaza berpindah sini, mereka akan tutup pintu dan Gaza akan dibina sebagai wilayah Israel. Itu perancangan mereka. Apa yang berlaku hari ini? Biden menemui Presiden Mesir supaya tempat ini dikhususkan untuk membina Palestin baru. Palestin baru harus dipindah di sini,
dan katanya masih dalam perundingan dengan Presiden Mesir. Sebagai reswahnya, seluruh hutang Mesir akan dihapuskan. Mesir akan diberikan bantuan yang banyak dengan syarat confirm kawasan yang disediakan ini dijadikan tempat Palestin baru, tempat yang tidak ada sebarang kehidupan. Air pun tidak ada di sini, tuan. Padang pasir, tuan yang pernah melawat ke Tusinan dapat saksikan apakah yang ada di sini. Dan disitulah untuk dijadi perkampungan baru. Dan dengan alasannya mereka boleh bangunkan kembali Gaza, dan mereka akan jadikan itulah sebagai wilayah Israel. Mereka sedang berbincang, dikatakan ada berbagai-bagai halangan, tetapi rakyat Mesir tidak bersama dengan kerajaan mereka. Kerajaan Mesir tidak bersama kerajaan mereka, dan kerajaan mereka lebih mesra dengan Israel. Tetapi rakyat mereka bangkit, ulama-ulama di Al-Azhar bangkit, tetapi kerajaan tetap kerajaan. Itulah yang berlaku kepada kerajaan Saudi, demikian juga. Dasar mereka tidak sama dengan rakyat mereka. UAE juga, rakyat mereka bersama dengan Palestin, tetapi kerajaan mereka bersama Israel. Dan Qatar, satu-satunya negara umat Islam yang solid, yang menunjukkan sokongan padu kepada Palestin. Negara Arab yang lain tidak. Kadang-kadang mereka mengatakan kita simpati pada Palestin, pada yang sama mereka adakan normalisasi dengan Israel. Dan inilah pemimpin Hamas. Dia mengatakan, kami bersumpah, kami tidak keluar daripada bumi kami. Ini bumi kami, Gaza bumi kami. Kami akan hidup dan mati di sini. Dalam ucapannya yang saya saksikan, dia kata, la yakhruju min ardihim wa la yuhajiru wa tahrir aqrab iqtarab. Kami tidak akan keluar daripada bumi kami. Kami akan berjuang menang atau syahid. Dan kami tidak akan berpindah ke bumi yang dicadangkan ini. Saudi juga mencadangkan satu kawasan padang pasir yang tidak ada penduduk di tengah-tengah padang pasir di Saudi sebagai tempat, kalau tidak Palestin tidak setuju di sini, ada satu lagi tempat padang pasir yang dicadangkan oleh Saudi. Cukup malam. Inilah perjuangan yang tidak pernah padam sampai hari kiamat. Kita lihat, sebagai balasan selepas hancurnya Gaza, pejuang-pejuang tumpukan Tel Aviv. Mereka tumpukan Tel Aviv, dan sekarang Tel Aviv merana. Walaupun tidak sehebat penduduk Gaza merana, mereka dalam ketakutan. Dan kita lihat di sini, Hamas mula attack Tel Aviv dalam minggu yang kedua lagi. Dan hari ini kita lihat Tel Aviv juga rosak, punah, porak-poranda, dan mereka ketakutan. 200,000 daripada penduduk Tel Aviv bersama dengan kota lain, mereka keluar menjadi pelarian. Buat pertama kali dalam sejarah Israel, pertama kali mereka menjadi pelarian. Dan peperangan ini peperangan yang luar biasa berbanding dengan apa yang pernah berlaku selama ini. Ini ialah airport mereka, Ben Gurion, juga telah dimusnahkan. Mereka tidak boleh keluar daripada airport ini. Yang ada barangkali ialah base tentera ataupun airport tentera yang sekarang digunakan untuk membawa keluar pembesar-pembesar mereka. Ben Gurion ialah ada peristiwa yang besar akan berlaku akhir zaman di sini. Di sinilah tempat Nabi Musa turun. Nama yang disebut dalam hadis adalah Lut. Inilah Lut, dan di sini dibina Ben Gurion hari ini. Dan di sini ada peristiwa yang akan berlaku pada akan datang pas hampir kiamat, dan sabit dengan hadis yang sahih. Ben Gurion telah hancur dan mereka panik. Buat pertama kali kehidupan mereka tidak selesa, Ben Gurion telah dimusnahkan. Mereka tidak boleh melalui lagi. Rupa-rupanya mereka tidak setia dengan bumi ini. Yang setia dengan bumi Israel, bumi Palestin ialah orang Palestin. Dan orang Israel tak pernah setia dengan bumi ini. Mereka meninggalkan apabila ada peperangan dan kesusahan. Dan berbeza dengan orang Palestin, itu bumi mereka. Sebab Palestin asalnya lah bumi Kanaan. Bangsa Kanaan bukan asal daripada orang Yahudi. Bani Israel hanya masuk ke Palestin selepas Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bukan berasal dari Palestin, tetapi dari Iraq. Mereka menuju ke Palestin. Ketika Nabi Ibrahim sampai di Palestin, di situ sudah ada orang Palestin, yaitu bangsa Kanaan, yang merupakan orang Palestin sekarang. Mereka duduk lebih awal, dan kerajaan Nabi Daud AS berada di bumi Palestin. Dan mereka hidup dengan aman tenteram di bawah sinar wahyu.
Dan kerajaan ini memang bertapak di Jerusalem, tetapi bumi itu asalnya kepunyaan orang Kanaan. Dan kita lihat dalam berita Islam bahawa Tel Aviv telah jatuh. Tel Aviv telah jatuh, sukut Tel Aviv biadil muqawamah, iaitu Hamas telah kuasai Tel Aviv. Ini berita Islam, tetapi berita daripada mereka tidak berlaku, belum berlaku. Dari berita kita, mereka telah tidak tinggal lagi di Tel Aviv. Tufan Al-Aqsa ini Al-Khawf fi Tel Aviv. Mereka walaupun ada sebahagian yang masih belum musnah, mereka tidak senang tidur. Mereka tidak lagi tidur. Tiba-tiba Allah datangkan angin yang kencang. Allah datangkan banjir yang memadamkan mereka. Dan selepas banjir pertama, banjir kedua pula merosakkan bangunan dan menghanyutkan sebahagian rumah. Ada yang tenggelam. Dan taufan yang datang kali pertama disebut insan, iaitu whirling fire, iaitu angin taufan yang dalamnya ada api. Dan itulah satu daripada perkara yang harus kita berikan pemikiran yang mendalam. Hari ini kita lihat berita yang kita terima. Hari pertama mereka masuk serangan ke Gaza, 20 tentera Israel terbunuh dengan segala kereta kebal mereka ditinggalkan di situ. Dan mereka kembali, dan mereka masuk kembali kali kedua. Dan inilah yang dikatakan serangan histeria, mengatakan tentera Israel menjerit-jerit bila masuk sepadan tersebut. Dan mereka katakan kaki mereka telah tidak ada, sedangkan mereka tidak ada apa-apa yang cedera. Selain pada itu, Hamas telah menghancurkan tangki minyak di Ashkelon. Ini tangki minyak yang terbesar mereka, dan mereka tidak mencukupi minyak petrol hari ini untuk digunakan dalam minyak untuk dalam peperangan. Kemudian rombongan konvoi daripada lori bawa minyak diserang hendak dalam perjalanan, dan sebenarnya mereka juga mengalami satu kemalangan yang besar. Di Beersheba, Hamas masuk pada 23 Oktober lepas. Apa dia Beersheba, tuan-tuan? Beersheba ini adalah tempat mereka menunaikan haji. Nabi Ibrahim menunaikan haji di Mekah. Seluruh para anbiya melakukan haji di Mekah. Tetapi apabila Nabi Musa tidak ada, mereka tukar Mekah pada Beersheba. Mereka lakukan haji di Beersheba. Mereka tidak lagi tawaf, tetapi mereka mengunjung Beersheba. Beersheba inilah seolah Mekah ketika Mekah. Dan segala kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim di Mekah, mereka tukarkan Beersheba. Umpamanya Nabi Ismail disembelih dengan perintah Allah di Mina. Mereka tukar bahawa yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak disembelih di Beersheba. Mereka tukarkan kisah Mekah, semuanya dibawa ke Beersheba. Dan sekarang Beersheba dikuasai oleh Hamas. Begitu juga Libya. Apabila kedutaan UK, US, Perancis mengadakan mereka menyokong Israel seterbuka, embassy mereka mengeluarkan gambar-gambar bendera Israel, maka mereka dihalau daripada Libya. Negara lain barangkali belum berani menghalau kedutaan yang jelas menyokong Israel. Kemudian Amerika menggunakan base UAE seperti saya kata tadi, menggunakan base Dubai, Abu Dhabi untuk melancarkan serangan ke atas Iran, Hizbullah dan lain-lain. Israel mengepung Gaza seperti kita sebutkan tadi, menghapuskan hubungan internet yang hari ini baru pulih sebahagiannya. Serangan darat dihentikan sementara kerana tentera Israel ramai yang mati. Hizbullah menggunakan komander Israel. Komander besar Israel telah mati pagi tadi, ataupun berita pagi tadi saya terima. Dan 400 tentera Israel telah dihancurkan oleh Hizbullah di kawasan utara Israel. Kemudian tentera Israel mengalami histeria seperti kata tadi, mengadu kaki yang cedera apabila masuk ke kawasan Gaza. Komander IDF mengakui bahawa serangan ke atas Gaza gagal. Serangan ke atas Gaza daripada jalan darat gagal. Ini mereka sedang bertengkar dalam kabinet mereka. Mereka sedang bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Dan kita berdoa supaya mereka tidak ada kesatuan dan supaya mereka tidak mantap dalam perjuangan mereka. Dan itulah yang kita harapkan. Senjata yang alat perang daripada Turki dan Rusia tiba. Berita tadi kita lihat Turki menghantar 100 kapal perang. Kapal yang tidak sebesar kapal mereka, tapi sedang menuju ke arah Palestin. Tentera Iran bergabung dengan Afghanistan, mengepung Israel daripada utara.
Biden telah panik menghantar 2,000 tentera ke Israel dalam satu bantuan yang baru, kemudian hantar lagi 30,000, saya tak silapkan, kemudiannya sebahagiannya diserang hendap dalam perjalanan. Kapal terbang helikopter yang bawa tentera mereka ditembak dalam perjalanan. Itulah sebahagian daripada berita yang kita sempat dapat daripada umat Islam, bukan daripada mereka. Hizbullah membedik kem tentera di utara Israel, musnahkan alat perhubungan termasuk kamera. Baru kita tahu bahawa di setiap sempadan Israel ada kamera, dan kamera ini dimusnahkan oleh Hizbullah. Sekarang mereka kekurangan maklumat. Inilah berita yang lebih lewat. Mengikut Rusia, sekiranya mereka secara langsung terlibat dalam peperangan di Israel, maka Rusia akan melakukan kerjasama terhadap Palestin. Kami akan bersama Palestin dalam konteks ini, dan Turki memberikan komitmen yang sudah pasti. Sebelum ini kita agak ragu apakah Turki bersama kita atau tidak, dan kita lihat hari-hari terakhir ini, mengikut Erdogan, Yerusalem lebih penting daripada nyawa kami sendiri. Dan begitu juga dengan tentera Chechen mengatakan, kalau Rusia ingin hantar tentera, biar kami pada depan. Dan itulah yang dapat kita saksikan. Tentera Israel mengalami kemenangan. Dari segi psikologi, mereka telah down sebenarnya. Bila mereka masuk medan pertahanan, mereka hanya berani daripada atas. Teknologi mereka di atas sangat hebat. Mereka dapat menghancurkan seluruh Gaza. Tetapi bila di medan perang, mereka sangat penakut. Pilot mereka tarik diri. Kita dipahamkan 200 pilot mereka tinggal tugas, termasuk 3 komandan mereka. Dan serang hendap dilakukan Hamas dalam perjalanan untuk mereka tambah bantuan. Kota Haifa, Raim, Netivot telah dimasuki oleh Hamas. Dan yang paling hebat ialah kota yang berdekatan, Ashkelon dan Haifa, telah dicapai oleh umat Islam. Dan saya dipahamkan ada 9 kota semalam yang telah dimasuki oleh pejuang-pejuang. Seolah-olah Allah menggantikan kemenangan di Tel Aviv apabila Gaza telah dihancurkan oleh mereka. Saudi membantu Israel dalam konteks memintas roket yang dilancar oleh Houthi. Dan Houthi di Yaman, tuan-tuan, diserang oleh Amerika dan Saudi, sehingga Yaman hancur, dan kesan saki-baki Houthi masih berperanan di Yaman, dan mereka lah yang sekarang membantu Palestin antaranya. Tapi roket yang dihantar oleh Houthi ini dipintas oleh Saudi supaya tidak sampai ke Israel, dan kita beritahu siapakah kawan, siapakah lawan kita hari ini. Dan takdir ilahi, 100,000 penduduk Israel meninggalkan rumah mereka. Ini berita minggu lepas. Perkara sekarang barangkali bertambah. Dan buat pertama kali mereka menjadi pelarian. Buat pertama kali mereka menjadi pelarian perang, sama seperti yang berlaku pada Israel, pada Palestin 75 tahun lepas. Yang kita dihalau daripada kampung halaman, kita berkampung dalam pelarian, di kamp pelarian, di Lebanon, di Jordan, di Mesir, dan sekarang buat pertama kali Israel merasakan apa yang kita rasakan. 100,000 meninggalkan rumah mereka, sama ada mereka telah meninggalkan Israel ataupun Palestin, ataupun mereka berada di pelarian. Dan pasukan elit Al-Qassam telah masuk pada Zikim. Semalam pertempuran yang sangat hebat di Zikim. Dan dikatakan Al-Qassam dapat menguasai keadaan. Dan hari ini masih lagi peperangan yang hebat berlaku di Zikim. Itulah pantai yang mereka keluar dan muncul di Zikim. Ini dah yang ditakuti. Pasukan elit Palestin, mereka menyelam, menembak, dan mereka turun tersyahid. Mereka keluar daripada Gaza, masuk laut Gaza, muncul di Zikim. Dan muncul di Zikim, mereka telah berperang dengan hebatnya. Itu berita 2-3 hari lepas. Tuan-tuan semati, umat Islam bersidang. Liga Arab bersidang di Kairah. Tetapi mereka tidak ada satu yang signifikan membuat keputusan, tidak ada satu cadangan untuk menghantar tentera untuk membantu Palestin, tidak ada. Tetapi summit yang ada ini berakhir tanpa sebarang keputusan muktamad untuk Gaza. Itulah umat Islam, tuan-tuan. Umat Islam tidak memberikan satu komitmen yang tepat ataupun komitmen yang sebenarnya terhadap perjuangan Islam. Mereka lebih normalisasi dengan Israel.
Dan akhir sekali mereka condemn Israel. Selesai. Kita selesaikan, kita condemn Israel. Kanak wanita hospital, itu saja. Tindakan kita tidak ada. Dan berakhirlah Liga Arab yang kita harapkan ada satu keputusan yang muktamad untuk membantu Palestin, tetapi tidak ada. Itu nasib Palestin berjuang keseorangan. Tuan-tuan, kita lihat di sini. Ini ialah penjara terbesar dunia. Gaza dikelilingi oleh sama ada Israel di sebelah selatan, di selatannya Mesir, dan ada hanya pintu Rafah yang boleh masuk, dan sekarang ditutup. Di tempat lain semuanya laut dan Israel. Mereka terkepung sejak sekian lama, dan pertolongan untuk masuk ke dalam kawasan ini juga terhad dan tidak dibenarkan oleh Israel. Lori membawa makanan banyak sampai ke Rafah, tetapi tidak boleh dimasuk. Terpaksalah Syarikat Agung Pasal 1 datang melawat. Bila mereka datang melawat, baru dia tahu bahawa rupa-rupanya selama ini dia dengar laporan daripada Israel, tetapi hari ini dia melihat sendiri kesengsaraan orang Palestin yang tidak ada makanan. Tetapi rupa-rupanya Pasal 1 tidak ada kuasa. Dia tidak dapat membuka pintu Rafah ini untuk masukkan bantuan, tidak boleh. Dan hari dia masuk, hanyalah dibenarkan oleh Israel masuk 20 lori saja. Hanya 20 lori saja yang dibenarkan masuk. Rupa-rupanya nak masuk bantuan pun mesti minta kebenaran daripada Israel. Bangsa Bersatu tidak ada kuasa. Secara agung melawat, masih tidak dapat memberikan bantuan. Dan itu nasib dunia hari ini, tuan-tuan. Rupa-rupanya Bangsa Bersatu dijajah oleh Israel. Baru kita tahu Bangsa Bersatu nak masukkan bantuan tapi tidak dibenarkan Israel. Dan UN harus tunduk. Sayang, inilah secara agung mereka mengatakan mari kita segerakan gencatan senjata, dan kita harus bersidang segera di Bangsa Bersatu supaya kita hentikan segera peperangan ini dan supaya bantuan dapat disampaikan kepada mereka terlibat. Mereka adakan persidangan yang ingin kepada perdamaian ataupun gencatan senjata majoriti, tetapi dikuasa veto oleh Amerika. Amerika kata teruskan peperangan ini. Rupa-rupanya tidak ada kuasa dunia. Apabila Amerika telah berikan kuasa veto, keputusan dunia tidak demikian lagi. Rupa-rupanya kita tidak merdeka hari ini. Dunia dijajahkan oleh kuasa ini. Dan tuan-tuan, kata dia sendiri, tuan-tuan, kita tahu dia bukan orang Amerika, dia orang Latin katanya. Hamas, walaupun kamu dizalimi oleh Israel selama ini, tetapi ini tidak memberi ruang pada kamu untuk menyerang Israel. Kami kutuk Hamas kerana menyerang Israel. Walaupun ratusan kali Israel telah menyerang Hamas, Bangsa Bersatu kutuk Israel tetapi tidak berbuat apa-apa. Kali ini kata Bangsa Bersatu, wahai Hamas, kamu tawanan yang kamu telah dapati itu hendaklah kamu lakukan baik-baik. Dan kata Hamas, kami lakukan sebagaimana Rasulullah lakukan dalam Perang Badar. Apa yang berlaku ialah dalam Perang Badar, selepas peperangan Badar, 70 orang daripada orang Quraisy ditawan. Dan ketika mereka memasak makanan, yang tentera Islam berikan makan kepada tawanan lebih awal. Itu dirakamkan oleh Al-Quran. Al-Quran merakamkan soal insan bahawa mereka memberi makanan kepada orang miskin, kepada orang yang mereka cintai, kepada kerabat mereka dan kepada orang tawanan. Allah rakamkan bagaimanakah sifat toleransi umat Islam walaupun dalam peperangan. Dan perkara yang sama dilakukan oleh Hamas. 2 orang yang ditawan dilepaskan oleh Hamas menceritakan, kami ditawan, kami orang tua, 2 orang perempuan tua. Mereka masak makanan, kami lihat mereka masak makanan. Bila mereka masak makanan, mereka bagi pada kami dulu makan. Sama seperti tentera Badar melakukan kedapatan perdana mereka. Dan kata Syarikat Agama Bersatu, dia katakan, saya yakin umat Islam memberikan layanan kepada tawanan lebih baik daripada segala-galanya. Dia baca surah Al-Maidah. Dia baca surah Al-Maidah menceritakan bagaimanakah adilnya Islam terhadap tawanan. Kamu jangan risau, tawanan tentang Islam tidak akan dilakukan apa-apa, kata Syarikat Agung. Dan kali pertama kita bersetuju dengan dia. Tuan-tuan, dia buat ucapan dalam Perhubungan Agung Bangsa Bersatu. Dia mengatakan bahawa
berlakunya peperangan di Palestin ialah bukan berlaku dalam vacuum. Dia kata dia tidak berlaku dalam vacuum, dan oleh sebab itu kita harus berikan bantuan humanity atau kemanusiaan supaya melepasi sempadan Rafah. Tetapi masih tidak dibenarkan secara penuh. Yang dibenarkan bersyarat dan mesti dilaporkan bahawa makanan ini tidak diberikan kepada tentera, hanya diberikan pada orang tertentu. Dan setiap perjalanan ini harus dilaporkan kepada Israel. Itu nasib kita hari ini, tuan. Dan ini sangat, kita lihat ucapan dilakukan oleh Setiausaha Agung Bersatu. Pertama kali kita lihat Setiausaha Agung Bersatu bersipati dengan Palestin. Apabila dikecam supaya ambil tindakan terhadap Hamas, dia sebut seperti berikut. Tuan-tuan boleh baca ucapannya. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Tuan-tuan kena tahu, tindakan Hamas menyerang Israel bukan berlaku dalam vacuum. Dia ada sebab yang bersiri. Dan oleh sebab itu, Palestin merana selama 56 tahun. Pertama kali bangsa bersatu akui perkara ini. Dan dia bercakap menentang arus. Dia bercakap menentang Israel. Dia kata orang Israel, orang Palestin merana selama 56 tahun. Kita buat correction. Selama 75 tahun. Dia kata 56 tahun. Dia ambil kira daripada tahun 48 lagi. Dan dia kata hanyalah dizolimi selama 56 tahun. Dan ini seluruh dewan bangkit. Israel terpaksa membantah ucapannya. Sehingga wakil Israel di Bangsa Bersatu terpaksa dikeluarkan daripada dewan. Itulah perjuangan yang berlaku, tuan-tuan. Dan ini ucapan dia. Dia kata they have seen bagaimanakah ekonominya, bagaimanakah mereka hancurkan rumah-rumah orang Palestin. Pertama kali Bangsa Bersatu akui. Rumah-rumah orang Palestin dihancurkan dan displaced. Mereka telah menggantikan dengan orang Israel. Disebut dalam Bangsa Bersatu depan orang Israel. Dan Setiausaha Agung ini harus dipecat. Kamu harus keluar lagi daripada Bangsa Bersatu, kata Israel. Kamu tidak boleh duduk dalam Bangsa Bersatu. Dulu kami lantik kamu, rupa-rupanya Israel lantik. Baru kita tahu. Kami lantik kamu dulu supaya kamu berjuang untuk kami. Kenapa kamu bercakap bagi pihak Palestin? Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah kezaliman yang dibuka oleh Setiausaha Agung Bangsa Bersatu ini memeranjakkan dunia yang tak disangka oleh mereka. Bagaimanakah skrip yang lebih lepas ke dalam persidangan Bangsa Bersatu. Dan dia mengatakan, kamu lihat rumah orang Palestin diambil alih oleh orang Israel. Kemudian mereka hidup dalam rumah orang Palestin. Dalam kes ini orang Palestin datang melawat rumah mereka, mengatakan ini rumah kami. Kata yang duduk di atas kereta roda ini mengatakan ini rumah saya yang buat. Saya buat pelayan rumah ini, saya yang angkat batu ini. Ini bilik saya, ini bilik keluarga saya. Kata Israel, kamu keluar sekarang, kalau tidak saya panggil polis. Kami dapat rumah ini daripada mahkamah Israel. Kalau kamu nak rumah ini, kamu pergi ke mahkamah Israel. Dan kalau kamu tak keluar segera, saya panggil polis Israel. Kamu akan dalam keadaan bahaya. Terpaksalah kita lari, tuan-tuan. Rumah kita. Dan ini disebut oleh Bangsa Bersatu. Pertama kali mereka sebut kepada dunia. Berkali tuan melihat ucapannya, sampainya lebar, saya melihat dengan sangat teliti. Dan sambungnya lagi, dalam international humanitarian kemanusiaan telah dilanggar dan protect hospital and respect facilities which today are sheltering more than 600,000 Palestinian. Dan bagaimanakah kita lihat Palestin dihalau keluar, mereka dalam perjalanan dibom, disebut oleh Bangsa Bersatu. Dan tuan-tuan boleh lihat lagi, dan termasuklah pasukan kami, kata Bangsa Bersatu, termasuk pasukan kami yang kami hantar daripada Bangsa Bersatu masuk ke Gaza. 35 orang daripada Bangsa Bersatu yang saya hantar, pegawai saya dihancurkan oleh saya sendiri. Kali ini sebab dia kita cakap dengan benar. Di Gaza menyebabkan wakil Bangsa Bersatu telah terbunuh 35 orang. Dan katanya bukan saja 35 orang, 500 di hospital, termasuk di kalangan mereka sendiri. Dan mereka kata protecting civilians doesn't mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south. Bukan maknanya menjaga orang awam
dengan menghalau mereka keluar daripada Gaza, masuk ke Sinai, where there is no shelter, no food, no water, no medicine, and so on. And then continue to bomb the south itself. Mereka keluarkan orang Gaza ke selatan, ke Sinai. Mereka bom hancur. Tadi mereka bom Gaza. Mereka kata 20 jam keluar. Kami tidak, kami bom kamu. Mereka keluar, mereka dibom habis yang keluar. Itulah Israel. Dan ini disebut dalam pasal 1. Pertama kali kita lihat pasal 1 menciptakan kebenaran tentang Palestin. Tidak ada bahan api, dan mereka bila sampai di sempadan mereka bom habis. Itu nasib umat Islam. Apabila pasal 1 tidak sebut, kita tak tahu. Dan tidak ada segala kemudahan. Orang Palestin, Gaza menderita. Makanan tidak mencukupi, tiada makanan, tak ada obat, tidak ada pertolongan, dan lori yang masuk pun tidak dibenarkan. Dan Palestin daripada sebesar-besarnya menjadi satu negeri yang kecil. Hanya tinggal Gaza dan West Bank. Dan mereka sekarang berjuang untuk menghancurkan Gaza dan memberikan seluruh kawasan ini kepada Israel. West Bank boleh mereka runding. Yang pentingnya hancurkan Gaza. West Bank mereka boleh runding. Dan kita lihat apa yang disebut oleh Setiausaha Agung Besar tadi. Sejak tahun, dia kata tahun 15 tahun lepas, dia tak masukkan ini. Kita masukkan sejak daripada tahun 1948. Gaza, Palestin dalam peristiwa Yasir pada tahun 1948. Dihalau keluar daripada Palestin. Mereka kuasai Masjid Al-Aqsa. Mereka tawan Masjid Al-Aqsa. Itulah nasib kita. Dan mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka telah gali di bawah Masjid Al-Aqsa supaya Masjid Al-Aqsa telah runtuh, dan inilah di basement daripada Masjid Al-Aqsa telah pecah merata-rata. Ini gambar yang lama. Sekarang barangkali telah retak lebih luas, dan mereka inginkan supaya Masjid Al-Aqsa ini jatuh, dan mereka akan bangunkan bangunan lain di atasnya. Gaza dibom sejak berpuluh tahun, dan kanak-kanak Palestin yang tidak bersenjata ditangkap, dibawa ke penjara Israel. Dan berapa ramaikah tawanan kanak-kanak yang tidak berdosa ini dibawa ke penjara mereka. Dan ini ialah kezaliman dilakukan oleh Israel. Walaupun tidak dinyatakan secara khusus, tetapi dalam ucapan tadi menggambarkan zaliman ini. Dan kata Setiausaha Agung ini, dia tidak berlaku tanpa sebab. Peperangan ini tidak berlaku tanpa sebab. Sebabnya mereka telah dizalimi. Mereka sudah sampai ke satu tahap yang mereka tidak boleh lagi menerima, dan mereka bertindak. Itu sebab. Maksudnya bangsa bersatu membela Palestin. Civilian harus diprotect all the times. International humanitarian law must be respected. Kata Agung ini menimbulkan kemarahan Israel yang sangat kuat. Pecah dia segera. Ambil pasport dia. Kita lantik dia supaya bela Israel. Tiba-tiba hari ini dia bela Palestin pula dah. Dan mereka supaya pecah sekarang. Sekarang lucutkan jawatan dia. Terpaksalah dia bangkut sekali lagi. Dia cerita sekali lagi sebenarnya apa yang disebut tadi adalah balance. Pertama saya condemn Hamas, kemudian saya condemn Israel. Apakah saya tidak fair and square? Kamu condemn Hamas tak ada masalah, tapi kamu condemn Israel tidak boleh. Tuan-tuan, itu nasib dunia hari ini. Dan katanya dia akan dikeluarkan, dipaksa berhenti. Tapi siapakah yang berkuasa? Kita lihat siapa kuasa. Ini wakil Israel yang mengacau dalam pasal 1. Tuan lihat bagaimana dia mengacau. Terpaksa polis tangkap dia, bawa keluar daripada dewan, macam Parlimen Malaysia juga. Dan itulah yang berlaku. Dan kita lihat dia ditangkap, dia ditahan. Sebab apabila Iran bercakap untuk menjustifikan bagaimanakah Iran terlibat dalam peperangan ini, sebab Amerika terlibat, dia mengangkat satu plakat yang menghina Iran ataupun sebaliknya, dan Iran segera mengangkat Al-Quran
Iran angkat Al-Quran. Dia mengacau, ditangkap, dibawa keluar. Tuan lihat dalam televisyen, dia dibawa keluar. Tapi bila berada dalam televisyen tak keluar. Keluar dalam berita kita. Dia ditarik oleh 2 polis keluar. Dan dia masih meracau lagi. Tuan-tuan, kita lihat bab 1. Bagaimanakah bab 1 dapat membela orang yang lemah? Dia ditubuhkan oleh negara ataupun tentera azab moden yang dipimpin oleh British, Amerika dan Rusia. Tujuanlah untuk protek Amerika daripada Jepun. Sebab kekalahan Amerika dalam perang dunia kedua disebabkan Jepun yang mereka tak sangka. Bangsa Bersatu ditubuhkan di New York untuk menjaga kepentingan Amerika. Dan mereka berpakat dengan 5 buah negara untuk berikan sebagai ahli tetap yang mereka sebut veto. 5 buah negara diberikan kuasa veto. Macam sarang laba-laba. Simbol bangsa Bersatu seperti laba-laba. Laba-laba yang paling jahat, dia makan semua laba-laba lain. Dan sarangnya menjadi perangkap kepada semua yang singgah di situ. Yang singgah di sini serangga ke apakah mereka akan makan. Ada 5 beradik yang sangat jahat yang makan seluruh dunia. Amerika mencabut seluruh dunia. Daripada Cuba sampai ke Vietnam, dia telah berkuasa. Dia perkuasakan Afghanistan, Syria, Palestin, Libya, sebut saja negara Islam. Semua telah diperkuasa oleh anak laba-laba yang jahat, ada 5. Dan setiap keputusan yang berpihak kepada dunia, jika dibatalkan oleh salah satu daripada veto ini, satunya US, terbatal. Sebab purposely UN ditubuhkan untuk protect US. Seperti sarang laba-laba. Siapa yang singgah di laba-laba ini akan musnah. Yang menang ialah yang paling jahat. Anak laba-laba yang paling jahat akan berkuasa di ladang ini. Itu kita panggil Black Widow, janda puaka, yang memakan segala yang singgah di ladang ini. Dan itulah fungsi bangsa Bersatu. Mari kita pahami dan kita lihat dengan hati yang terbuka. Dan kita lihat bagaimanakah yang mereka lakukan apabila hari Nakbah, hari umat Islam beramai-ramai di Palestin. Apakah sikap mereka? Dan sekarang berkali-kali Palestin membawa kes ini ke bangsa Bersatu. Marilah kita kenang satu hari dan dunia. Kita sebut hari Nakbah supaya dunia tahu bahawa Israel ini ganas. Mari kita ingat dalam bangsa Bersatu 1 minit kita bertakabur. Kita merenungi dan kita mengingati kembali nasib Palestin yang malam. Hanya 1 minit. Diminta oleh Palestin, ditolak berkali-kali. Tetapi entah macam mana awal tahun ini, ia kata bangsa Bersatu di bawah sesuatu yang sama. Kita bagi peluang pada Palestin cuba bercakap apa yang kamu hendak. Kami inginkan satu saja, iaitu Nakbah, hari kami diseksa ataupun dizalimi oleh Israel, hari itu diingat sebagai hari antarabangsa. Kalau begitu kita tanya kepada Dewan untuk mengganti hari Nakbah pada setiap 15 Mei. Kita tanya kepada seluruh anggota. Dan kalau nak tanya kepada semua anggota, kita tambah satu lagi usul. Kita bawa Israel ke Mahkamah Dunia. Ya, kami terima usul itu. Pertama, apakah persidangan bersetuju dengan cadangan tersebut? Dan mereka mengundi. Ini keputusan pada bulan Mac lepas. Apa yang berlaku di luar daripada jangkaan Israel. Sebab 198 buah negara bersetuju dengan cadangan Palestin dan bersetuju untuk bawa Israel ke Mahkamah Dunia. Sebab jenayah dalam Nakbah dan menghalau 750,000 umat Islam Palestin keluar daripada Palestin. Dan 98 buah negara setuju. 17 menolak, 52 berkecuali. Maksudnya Israel keputusan harus dibawa ke bangsa Bersatu, dibawa ke ICJ untuk dibicarakan jenayah perang dilakukan oleh Israel. Tetapi sekali lagi Amerika guna kuasa veto, batalkan kuasa ini. Ini nasihat kita tuan. Walaupun bangsa Bersatu telah bersetuju, 98 negara termasuklah kuncu-kuncu Israel bersetuju supaya Israel dibawa. Sedangkan sebelum mesyuarat, Israel katanya telah memberikan rasuah pada setiap negeri ini.
Rupa-rupanya mereka hanyalah berkecuali menerima rasuah yang besar daripada Israel, hanya berkecuali, dan ini menimbulkan kemarahan Israel yang sangat parah sebab mereka dikehendaki masuk ke ICJ. Maksudnya mereka adalah calon melakukan kesalahan. Sekali lagi, yang ditangkap dalam Dewan Bangsa Bersatu, ketika itu dia bercakap lagi, belum ditangkap ini. Pada bulan Mac lepas, dia mengatakan tidak ada international body yang boleh menentukan Israel. Israel above segala-galanya. Kami tidak terlihat kepada antarabangsa. Antarabangsa patut dengar kami. Dengar angkuhnya dia. Antarabangsa harus, dan Palestin itu hidup di bumi kami. Kami yang punya negara ini. Tuan-tuan, dia kata sebab moyang kami berada di Palestin satu masa dulu, maka Palestin harus diserah pada kami. Kalau begitu, mereka harus diserah kepada orang Indian. Sebab orang Indian lebih awal tinggal di Amerika. Dan Australia harus dikembali kepada orang Maori. Sebab orang Maori lah bumi mereka sebelum orang kulit putih datang. Dan Beijing harus diserahkan kepada Mongolia. Sebab Mongolia berada di Beijing selama 700 tahun. Kerajaan Islam, Yuan, daripada Mongol, memerintah China selama 700 tahun di bawah kerajaan Islam. China di bawah Islam 700 tahun. Sepatutnya China diserahkan kepada Islam kembali. Kalaulah Palestin diserah kepada Israel, maka dengan sebab yang sama, Beijing harus kembali pada Islam. Sebab kerajaan Yuan Islam memerintah selama 700 tahun. Dan Vietnam harus dikembalikan pada orang Melayu, sebab di Vietnam ialah bumi campur kita. Kita bina campur 1000 tahun. Kita berada di campur 1000 tahun. Kita dikalahkan oleh Vietnam. Dan sekarang bumi kita bertukar tangan menjadi Vietnam. Ho Chi Minh adalah bandar kita terakhir. Kita pertahankan Ho Chi Minh, dan kita kalah dari Ho Chi Minh. Kita keluar daripada Ho Chi Minh. Kita berkumpul di Aceh. Kita berkumpul di Kedah. Dan Kedah ialah orang kalah. Tuan-tuan, nama asal Kedah ialah kalah. Kita kalah di Vietnam. Dan sekali lagi, mereka membentuk kuasa veto yang merupakan anak labah yang paling jahat. Dan sebelum peperangan, selepas peperangan, yang menyokong Hamas ialah pengganas. Kami bersama dengan 25 buah negara, dengan senyum-senyum dia, dalam antarabangsa menunjukkan ini negara bersama kami. Hamas harus dihancurkan daripada muka bumi. Sebab Hamas ialah pengganas. Dan ulama-ulama yang bersimpati pada Israel mengatakan Hamas bukan negara. Hamas tidak berhak untuk mengisahkan jihad. Ini kita dengar beramai ulama kita, ustaz-ustaz kita lebih lagi yang balik pada Saudi. Mereka tidak berhak untuk mengisahkan jihad sebab mereka bukan kerajaan. Dan kita dengar berbagai-bagai, dan ini diulang kembali oleh Israel. Dan tuan-tuan, hari itu yang sokong Palestin hanya 5 atau 6, termasuklah Malaysia. Ini dikeluarkan oleh mereka. Yang sokong Malaysia 5, kami 25. Dan siapakah yang menang? Majoriti tidak menentukan kebenaran, tuan-tuan. Dalam konteks ini, kita lihat dunia sekali lagi bersidang. Bangsa Bersatu bersidang sekali lagi untuk memberhentikan peperangan supaya kata senjata dilakukan segera. Mereka bersidang 2-3 kali lepas. Ini keputusannya. 120 negara mengatakan kita harus berhenti sekarang. Nyawa telah melayang kita banyak. Dan yang berkecuali 45, yang menentang 14, termasuk Amerika. Amerika masih mengharapkan bahawa Gaza akan hancur dan mereka dapat bina kota Israel baru. Dan sepatutnya keputusan antarabangsa ini, keputusan Bangsa Bersatu ini diambil sebagai keputusan. Tetapi sekali lagi, Amerika kuasa veto, kami batalkan keputusan ini. Peperangan diteruskan. Rupa-rupanya Bangsa Bersatu lebih rendah daripada Israel dan Amerika. Kena faham, tuan-tuan. Dalam konteks ini, Bangsa Bersatu lebih rendah duduknya sebab veto boleh menguasai keputusan dunia. Dan tuan-tuan, US telah membatalkan sebab dia ada kuasa besar. Anak labah-labah yang paling jahat. Sebab simbol Bangsa Bersatu adalah sarang labah-labah. Dan kita tengok sekali lagi, tuan-tuan. Ini dunia yang menyokong Israel biru. Malaysia sokong Palestin merah.
Yang sokong Palestin hanya 5-6 buah negara. Sedangkan seluruh NATO, US, Yahudi, Eropah, Australia semua bersama dengan Israel. Termasuk jiran kita Singapura. Singapura mengatakan hidup kami bersama dengan Israel. Tapi kami simpati pada Palestin juga. Singapura akan hantar bantuan kepada Israel, kepada Palestin. Tetapi hidup kami bersama Israel. Dan tengok siapakah yang menyokong ketika perangan di Ukraine. Siapakah yang menyokong perangan di Ukraine? Sama. Tengok sekali lagi. Yang menyokong Israel ini. Yang menyokong Ukraine ini. Sama. Maksudnya dalam dua perangai ini yang sama, New World Order. Dua-dua negara yang biru bersatu, sama ada di Israel ataupun di Ukraine. Negara yang sama, yang berbeza Malaysia. Sekali warna merah, sekali warna biru. Malaysia boleh bertukar warna bila-bila masa. Muzabzabi nabai dalik, muzabzabi nabai dalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Warna kita bertukar. Alhamdulillah kita sudah merah ini. Kalau biru kita sangat duka cita. Tuan-tuan yang hormati, kita kena faham di belakangnya New World Order. Bani Qainuqa yang Rasulullah hantar halau daripada Mekah, daripada Madinah. Mereka berkumpul di Amerika. Dan mereka ada agenda yang sangat besar. Agenda ini ialah tersembunyi. Agenda 22 ialah depopulation. Hancurkan penduduk dunia dan rakyat ataupun bangsa yang Allah pilih ataupun Tuhan pilih ialah bangsa Syamullah Muqtar, the chosen people, the Jews. Inilah agenda mereka, dan mereka ingin membina sebuah kesatuan negara mereka yang mereka sebut Israel Raya, di antara dua lain biru. Biru di atas ialah sungainya, biru di bawah ialah Sungai Porat, Sungai Euphrates. Dan mereka akan membina negara mereka di antara dua sungai ini, yang mereka telah belit dengan ular. Ular besar ini simbol Israel. Dan tuan lihat, Mesir akan diambil lambat ataupun cepat. Mula-mula sekali Palestin, kemudian Iraq sudah diambil, Saudi juga akan diambil sebahagiannya, termasuk Madinah. Madinah adalah bumi moyang kami. Di sini ialah bumi kami, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Khaybar. Kami ingin ambil Madinah. Madinah akan menjadi negara kami, cepat atau lambat. Iraq kami telah hancurkan. Kami buat pura-pura kepada usul untuk hancurkan Saddam. Saddam pertahankan negara mereka dan kita hancurkan Saddam. Kita hancurkan seluruh pemimpin di sini. Kita akan masuk seluruh negara Islam daripada Afghanistan sampailah ke Libya. Tuan-tuan yang hormati. Dan kita akan bina di atas Masjid Al-Aqsa kita ialah bangunan yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan dan kita akan gantikan dengan bangunan baru, dan ini akan menjadi pusat New World Order yang baru. New World Order akan memerintah dunia daripada Jerusalem. Kita pindah pusat headquarters kita daripada New York kepada Jerusalem. Itulah sebab mereka ingin kuasai Jerusalem secara penuh. Dan di bawah Masjid Al-Aqsa kita rupa-rupanya sudah ada pusat pemerintahan mereka yang mereka sebut sinagog. Sinagog telah dibina pada tahun 2019 yang lepas sebagai simbol New World Order telah berpindah daripada New York ke Jerusalem. Dan sebelum peperangan berlaku, dia menunjukkan peta ke dalam dunia dalam bahasa satu bahawa kami telah membentuk satu rantau yang aman, damai. Kami bersama dengan negara Arab telah mengadakan normalisasi hubungan diplomatik yang akan datang dengan syarat Palestin dihapuskan, dengan syarat Palestin dihancurkan. Dan tujuan sekarang peperangan ialah untuk menghancurkan Palestin dan orang Arab bersama dengan Israel. Negara Arab bersama dengan Israel. At-tatbiq maksudnya ialah normalisasi, menyokong Israel dalam konteks perdamaian di Asia Tengah ataupun di Timur Tengah, dengan menghalau keluar Israel daripada kesatuan ini, menghalau Palestin daripada kesatuan ini. Dan ini ditulis oleh Pachi ini. Ini ketua Bani Qainuqa. Namanya, tuan-tuan lihat, yang menjadi penasihat kepada seluruh dunia. Dia gerung seluruh pemimpin dunia
Dia ketua Bani Qainuqa yang dihalau Rasulullah. Dan sekarang bukan nama Bani Qainuqa, namanya New Order. Bani Qainuqa tak cantik nama, kita tukar menjadi New Order. Dia tulis buku, mula-mula sekali kita hancurkan 7 buah negara Islam. Negara yang kita hancurkan, Afghanistan sampai Libya. Perancangan ditulis oleh Henry Kissinger. Sekarang usianya 101 tahun. Masih berbisa, belum mati. Dan perancangan ini dilakukan sejak tahun 60-an. Mula-mula sekali hancurkan Palestin, hancurkan Afghanistan, hancurkan Iraq, hancurkan Libya, Mesir, Syria, dan perancangan mereka telah berlalu. Perancangan mereka telah berlalu dan mereka telah mengganggu seluruh dunia. New Order menjajah mereka. Army tentera mereka mengadakan semua base tentera di seluruh dunia. Mereka mengganggu seluruh dunia. Dan di kawasan Asia Tenggara ada 2 base mereka. Base tentera Amerika, dan mereka mengganggu seluruh dunia. Ini perancangan daripada Pak Cik ini. Dan dia mengatakan bahawa kita sudah berjaya menguasai 7 buah negara Islam. Sekarang kita hancurkan Rusia, Ukraine, melalui Ukraine. Kita hancurkan Rusia sebab Rusia adalah ramai Islam. Kita hancurkan Rusia, kita masuk Ukraine. Peperangan Ukraine dirancang oleh Pak Cik ini. Tuan-tuan di sini mengatakan Rusia yang menyerang Ukraine, sebenarnya Ukraine yang menyerang Rusia. Terbalik sama sekali. Dan Ukraine diisytiharkan perang. Dan tujuannya, mereka sangka mereka boleh menang di Ukraine dengan mudah sebab seluruh tentera NATO berada di Poland. Senjata-senjata telah masuk ke Poland, di Ukraine. Selepas Ukraine, hancurkan Ukraine. Chechen adalah penduduk Islam 100%. Selepas hancurkan Chechen, hancurkan Dagestan. Kemudian kuasai Rusia. Itu perancangan yang Pak Cik kata tersebut. Dia mengatakan kita mesti hancur sebab kita mesti ada one world leader. Kamilah world leader, Yahudi maksudnya. Dan China juga berkonflik sebab Amerika mengganggu Taiwan. Amerika mengganggu Taiwan melibatkan China juga, dan itu sebab pakatan yang menentang. Sebab itu China bersama dengan Palestin sebab mereka menghadapi musuh yang sama. Dan tuan-tuan, Korea juga demikian. North Korea juga berkonflik dengan US. US menjadi petualang di mana-mana saja, menyebabkan musuh pada mereka bersatu, termasuk Korea Selatan, Korea Utara, dan Turki juga yang bersama dengan Amerika sama ini, bersama dengan NATO, tetapi memutuskan hubungan dengan NATO walaupun masih ahli anggota sebab mereka ingin mengambil Turki kembali. Mereka letakkan tentera mereka di Greece, sedangkan pulau-pulau di tepi Turki ini diserah pada Greece, sedangkan di depan pantai Turki, sengaja untuk mencetuskan peperangan. Turki juga mereka ganggu, dan mereka yang bersama menentang US bersatu kembali, dan mereka tunjukkan satu ini di Palestin. Di Cyprus, mereka ingin hancurkan kawasan yang merah tadi supaya diserahkan sepenuhnya kepada Greece, dan Turki sangat memahami perkara ini. Dalam konteks ini kita lihat Crimea. Crimea sekarang asalnya negara Islam, orang Tatar tinggal di situ. Kemudian diperolehi oleh Crimea ini diambil oleh Rusia. Kemudian Amerika sangat inginkan bumi ini sebab ingin kuasai Laut Hitam, dan sebab itulah kita lihat kesatuan mereka bersama disebabkan musuh bersama. China memberikan jaminan bahawa kami akan merdekakan Palestin. Barangkali janji politik, barangkali jadi benar. Dan sebab itulah negara yang menentang US ini bersatu di Palestin. Houthi yang diperangi oleh Amerika, diperangi oleh Saudi, sekarang bersama Palestin. Dalam konteks ini kita lihat Hizbullah Syiah ini juga memberikan komitmen kepada Palestin, dan perjuangan mereka ala inna sallallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah telah hampir. Dan gambarannya ialah Amerika menentang seluruh dunia dengan kucu-kucunya. Dan kita lihat satu lagi yang menyebabkan mereka marah ialah BRICS. BRICS adalah sistem kewangan baru untuk menggantikan US dollar yang disetujui oleh negara-negara yang terlibat, dan dikatakan US dollar akan turun merudum dalam setahun akan datang.
Dan mereka yang masih ada US dollar, hati-hati sebab US dollar akan jatuh disebabkan diganti dengan BRICS. Dalam konteks ini kita lihat dunia terbelah dua. Satu bersama dengan Yahudi, Amerika dan juga Eropah menentang Islam, China dan Rusia. Dan ketika di Ukraine, Malaysia masih bersama dengan NATO. Sekarang Malaysia sudah berubah pendirian bersama dengan Palestin. Dan sekarang peperangan ini untuk beritahu Israel, mesejnya US bukan sole superpower. Bukanlah hanya superpower US saja, tetapi masih banyak negara lain yang kalaulah Israel hanya bergantung pada US akan jatuh, US dollar akan jatuh, Amerika akan jatuh dan Israel akan jatuh. Tuan-tuan yang hormati, ini gambar yang tak pernah berlaku. Israel menjadi pelarian. Mukhayyam lajiin Israeli fi Eilat. Di Eilat ini telah ada pusat pelarian orang Israel yang ketakutan daripada Tel Aviv, yang tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sekarang mereka rasakan apa yang dirasai oleh Palestin sejak tahun demi tahun. Dan inilah sebagai penutup, Allah menceritakan Bani Israel tentang mereka akan melakukan kemusnahan 2 kali dan semua bumi. Barangkali yang sekarang adalah kali terakhir mereka lakukan. Dan sekali lagi kita sama-sama doa kepada sahabat kita di Palestin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri adana wa na'udzu bika min syurrihim. Allahumma bi syamrihum wa barik jamahum wa shattir kanahum kalimatahum wa zalzil aqdamhum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil kitab ya mujral sahaba wa ya hazmul haba azaba izhum wa sunalihim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.